Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini bersama dengan Cikgu Zahir akan mengajar kamu subjek RPT tahun 4. Okey. Sebelum tu semua buka buku teks, muka surat 11. Okay, semua dah buka ya. Okay, tajuk hari ini kita belajar tentang amalan keselamatan di bengkel. Okey. Amalan keselamatan di bengkel maksudnya apa yang patut, perkara baik yang patut kita buat di dalam bengkel. Okey. Atau yang patut dilakukan pada setiap kali masuk bengkel. Okay. Bengkel yang selamat dapat dilihat dari segi susunan atur perabot serta penyimpanan dan penyelenggaraan alatan. Okay. Kalau kita nak tahu bengkel itu selamat, perabotnya disusun secara teratur. Tengok dalam gambar ni. Bersih. Kemas. Yang gambar sebelah ni. Penyimpanan dan penyelenggaraan alatan. Maksudnya alatan tu disimpan dan diselenggara dengan baik. Disusun dengan rapi. Mana yang perlu letak di rak, letak rak. Di mana letak dalam laci, perlu letak dalam laci. Okey. Kalau barang-barang bahaya yang tajam letak di dalam laci. Okey. Tengok contoh penyelenggaraan alatan. Okey, penyelenggaraan alatan ni maksudnya benda yang patut kita selenggara. Kita macam contoh kita jaga alatan tu. Okey, contoh ni gunting. Okey, pertama kalau kita nak jaga gunting tu, nak selenggara gunting tu, kena bersihkan kotoran dengan kain lah atau berus yang sesuai. Kerana kalau gunting tu ada melekat gam ke, ada kotoran ke, lap dengan kain atau berus. Okey, seterusnya titiskan minyak. Okay, sebab apa titiskan minyak? Sebab tak nak bagi keras, supaya lebih lembut apabila digunakan. Tu contoh nak menjaga gunting, selenggara gunting. Okey, tengok bawah dia, papan kekunci. Papan kekunci ni bahasa Melayu dia selalu kalau kita sebut keyboard. Okey, papan kekunci. Nak selenggara ataupun nak jaga papan kekunci ni, bersihkan habuk dan kotoran dengan berus ataupun penyedut habuk kecil. Okey. Kalau ada kotoran ke apa, sedut. Ataupun buang dengan berus, cuci. Sapu kotoran tu. Rambut ke, habuk ke, debu ke. Okey. Kemudian barulah lap papan kekunci tu dengan menggunakan kain lembut yang lembap. Jangan basah. Kalau basah rosak. Sebab dia barangan elektrik. Lap dengan kain yang lembap. Bilas dulu. Dah basahkan kain tu, bilas. Bagi airnya keluar semua. Okey. Lembab dengan basah lain, dua beza. Okey. Tu saja tentang amalan keselamatan di bengkel. Cara nak menjaga kebersihan dan selenggara barang. Okey. Okey, ini apa jadinya? Jika saya mengabaikan amalan keselamatan. Okey. Apa akan jadi kalau kamu tidak mengamalkan keselamatan dalam bengkel? Okey. Contohnya, masuk ke bengkel tanpa bagi tahu cikgu, tanpa minta kebenaran cikgu. Kesannya, boleh berlaku kecederaan atau kehilangan barang semasa ketiadaan guru. Kalau cikgu tak tahu kamu masuk dalam bengkel, tiba-tiba kamu ada kecederaan ataupun kemalangan dalam bengkel, tak ada siapa pun tahu dalam tu. Kamu dalam bengkel, kamu nak minta tolong siapa kan? So, kurangnya bila kamu hilang, cari tak jumpa, cikgu tu tahu kamu ada dalam bengkel. Okey. Contohnya satu lagi, kehilangan barang. Jadi cikgu akan tahu siapa yang orang terakhir masuk ke dalam bengkel kalau ada barang hilang. Okey. Contoh kedua,
membawa beg masuk ke dalam bengkel. Apa kesan dia kalau bawa beg masuk ke dalam bengkel? Tak nak susun kat luar bengkel. Ruang kerja akan menjadi sempit dan menghalang laluan. Sebab itulah kita kena susun beg di luar. Supaya ruang kerja jadi luas. Laluan akan jadi luas juga. Tak adalah terlanggar beg ataupun terjatuh ke tersadung kan. Bahaya dalam bengkel kalau tersadung. Okey. Ketiga, tidak berbuka pintu dan tingkap bengkel. Apa akan jadi kalau kamu tak buka pintu dengan tingkap kat bengkel? Jadi kesannya tak ada pengudaraan yang baik dan pencahayaan tak cukup. Sama macam rumah lah, kalau tak buka tingkap ke pintu, tak ada oksigen, tak ada udara yang baik. Cahaya pun tak masuk dalam rumah ataupun dalam bengkel, jadi gelap. Okey. Akhir sekali, menggunakan bahan tanpa berhemah. Kalau kamu guna bahan tanpa berhemah ataupun tanpa cermat, secara apa orang kata, guna alatan tu atau bahan tu macam tu je, tak ada manual penggunaan, tak ada tertib, jadi akan berlakunya pembaziran. Jadi kalau guna gam tu tak perlulah tuang banyak-banyak, gunalah sikit, tak adalah membazir. Ataupun seletip ke, ataupun kain, kertas, jangan membazir. Air pun sama, terlibat air. Apa lagi? Okey. Jadi tengok gambar, ada 4 ni. Ini adalah gambar kejadian ataupun yang berlaku, kejadian ataupun kecemasan yang berlaku di dalam bengkel. Okey. Tengok gambar yang pertama. Gambar situasi ni. Minyak atau air tumpah di atas lantai. Apa pendapat kamu? Apa akan kamu lakukan kalau ada minyak atau air tumpah atas lantai? Okey. Kalau minyak atau air tumpah atas lantai, pastikan lap dulu air atau minyak tu, buang dulu. Kemudian barulah cuci dengan air yang bersih. Kemudian keringkannya. Supaya tidak terjatuh, tergelincir. Sebelum cuci tu, sebelum mop, pastikan letak penghadang kerusi ke, supaya orang tak lalu di kawasan tu. Okey. Gambar kedua, situasi yang kedua. Berlari sambil membawa alatan. Apa pendapat kamu situasi ni? Bagus ke tak bagus? Bagus. Jawapannya tak bagus, tak elok. Bahaya kalau berlari sambil membawa alatan. Contoh ni, budak ni bawa gunting. Boleh tercucuk rakan kamu di hadapan kalau terlanggar. Berdarah kalau tercucuk, bahaya. Okey, tengok nombor 3. Situasi ni, bermain dan bergurau. Okey. Ingat, dilarang bermain dan bergurau ketika dalam bengkel. Dia berkaitan juga sama macam nombor 2 ni. Bila berlari bawa alatan ni macam bergurau main dah ni. Dia main kejar-kejar. Memang berbahaya. Jadi janganlah bermain dan bergurau waktu dalam bengkel. Buat kerja dengan serius, dengan arahan guru. Yang terakhir, situasi menggunakan alatan yang rosak. Jadi apa yang pendapat kamu yang perlu kamu lakukan? Okay. Kalau alatan yang rosak ni, kamu bagi tahu cikgu peralatan tu rosak. Jadi cikgu akan ambil peralatan tu untuk dilupuskan ataupun disimpan. Jadi cikgu tu akan bagi kamu alatan yang elok. Kalau kamu guna alatan yang rosak juga, boleh mendatangkan kecederaan. Okey, faham ya? Okey, kalau faham, kamu buat muka surat
latihan muka surat 13, uji minda. Buat dalam buku, tulis RBT, buku panjang. Buat nombor 1, 2, 3, 4, 5. Ini gambar ni kamu lukis je ikut bentuk ni. Lepas tu tulis jawapan di bawah gambar tu. Okay, itu saja. Kalau ada apa-apa pertanyaan, tanya cikgu di WhatsApp. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.